Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul," katakan, siapa yang dapat menghalang kehendak Allah jika Allah nak musnahkan Nabi Isa dan ibunya yakni Maryam, malah jika Allah nak musnahkan semua yang ada di bumi jami'ah, kesemuanya, siapa boleh halang? Ayat Allah itu nak menegaskan Nabi Isa itu makhluk. Jika Allah nak musnahkan makhluk, tak ada masalah. Dia bukan Tuhan. Jika Allah nak musnahkan Nabi Isa tak boleh buat apa-apa. Jika dia Tuhan, dia boleh buat apa-apa. Dia pun ada power sebab dia Tuhan. Tapi Allah nak beritahu dalam ayat tadi, Nabi Isa tak ada kuasa. Jika Allah nak hancurkan Nabi Isa tak boleh lawan. Tetap hancur. Demikian juga ibu baginda. Tetap hancur jika Allah nak hancurkan. Sama seperti makhluk lain. Nak beritahu pada kita, Nabi Isa AS makhluk, dan makhluk. Bukan Tuhan. Walaupun baginda itu Rasulullah yang mulia. Tapi dia makhluk. Saya bila baca ayat seperti ini, saya terfikir, sejak bila Kristian jadi sesat seperti itu? Sebab agama Kristian ini datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan agama itu penerusan daripada Rasul-Rasul sebelum Nabi Isa. Rasul-Rasul yang begitu ramai datang sebelum Nabi Isa. Kemudian datang Nabi Isa menyambung risalah mereka. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW datang menyambung risalah Nabi Isa dan Rasul-Rasul sebelum itu. Sambung menyambung risalahnya. Dasarnya tak pernah berubah. Semua yang dibawa oleh Rasul-Rasul, agamanya sama, Islam. Agama yang menekankan ketundukan kepada Allah. Dasar, the pillars are the same. Akidah kepercayaan pada Tuhan, berkaitan dengan benda-benda ghaib yang khusus, sama. Beriman dengan malaikat, beriman dengan artinya syurga, neraka, pembalasan, sama dasarnya. Tapi hukum hakam syariat berbentuk perincian, ada sedikit sebanyak perbezaan. Tapi itu hukum hakam perincian mengikut umat-umatnya. Itu Allah yang putuskan dengan perantaraan Rasul-Rasul. Tapi pillars, dasarnya sama. Tiba-tiba sampai kepada Kristian, the pillars change. Tiba-tiba tunjangnya berubah. Ini pelik. Saya terfikir, macam mana boleh berlaku macam tu? Perubahan pada syariat, perincian, mana sabar. Tapi berubah. Dia punya tunjang. Foundation dia berubah. Jadi kita kena kaji. Rupa-rupanya dia berkaitan bukan dengan Nabi Isa AS. Tak ada berkaitan dengan Nabi Isa AS. Baginda tak pernah mengajar aku anak Tuhan. Never. Tak pernah. Tapi dia mula jadi demikian bila tahu? Selepas kewafatan baginda. Ini kita kena faham sejarah Kristianiti. Selepas kewafatan baginda berlaku kemelut dalam hal-hal kepercayaan. Sehingga akhirnya masuk ke abad keempat. Selepas kewafatan Nabi Isa. Masuk ke abad keempat. Abad keempat selepas kewafatan Nabi Isa. Masuk abad keempat. 300 tahun lebih. Dunia Kristian bergelojak dengan dua pemikiran yang berlaku di kalangan tokoh-tokoh Kristian. Pemikiran pertama, ideologinya dipanggil Arianism oleh seorang bishop, seorang tokoh agama, tokoh padri dari Alexandria dahulu. Arius namanya, dan pemikirannya dipanggil Arianism. Pemikiran itu adalah mengikut ajaran Nabi Isa yang asal. Yakni, Jesus was not the Son of God. Jesus was not God. Jesus bukan Tuhan. Full stop.
Itu penekanan Arius. Tapi datang seorang tokoh gereja juga dari Alexandria yang bernama Athanasius. Athanasius. Dia mengajar satu doktrin yang berbeza. The Father is God. Tuhan. Jesus is God. Dan yang ketiga, the Holy Spirit is God. Tiga-tiga ni Tuhan. Itu ideologi diutarakan oleh Athanasius, bergelojak dunia Kristian ketika itu. Dan pada tahun 325 Masihi, berlaku satu persidangan, satu council. Council ini dipanggil The Council of Nicaea. The Council of Nicaea. Membincangkan kemelut ini. Mana satu yang betul? Dan yang anehnya ialah Maharaja Rom ketika itu yang langsung tak beriman dengan Kristianiti, dialah yang mempengerusikan Council Kristian ini. Dan dia mencorakkan pemikiran mereka ketika itu, dan ketika itulah konsep Athanasius itu menang. Doktrin Athanasius itu menang. Tuhan tiga dalam satu. Iaitu apa doktrinnya? Doktrinnya ialah the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and yet there are not three gods, but only one God. Itu doktrin yang berlaku pada tahun 325 Masihi. The Father, yakni Tuhan, dia Tuhan. Anak, Nabi Isa Tuhan. Holy Spirit, dia Tuhan. Semua tiga, tapi Tuhannya tetap satu. Pelik. Tapi itulah keputusannya selepas berlaku The Council of Nicaea tahun 325 Masihi. Kemudian bishop-bishop ni, ketua-ketua patron ni pun balik ke tempat masing-masing, tapi masih lagi membawa ajaran asal mereka, iaitu Nabi Isa bukan anak Tuhan, masih membawa. Maksudnya itulah ajarannya asal. Tiba-tiba pada tahun 381 Masihi, berlaku lagi satu persidangan, The Council of Constantinople, 381 Masihi. Ketika itu, dikukuhkan lagi Trinity. Tapi pada tahun 381 agak pelik. Mereka lebih fokus pada satu benda yang mereka tak fokus sebelum ini, tentang Holy Spirit. Holy Spirit ni, kita nak kata apa kat dia? Bayangkan benda dasar itu baru nak dibincangkan pada tahun 381 Masihi. Bab Holy Spirit, dia Tuhan, tapi nak kata macam mana tentang dia, diputuskan pada tahun 381 Masihi. Jadi The Council of Nicaea dengan The Council of Constantinople pada tahun 325 dan 381 Masihi ini adalah penentu kepada ideologi Trinity yang dianuti ramai Kristian pada hari ini, diputuskan ketika itu. Artinya selepas wafatan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bila saya mengkaji itu baru saya faham. Oh, itulah sejarahnya. Sebab itu bila saya baca buku tulisan Karen Armstrong, Will Durant, The New Catholic Encyclopedia, The New Encyclopedia Britannica, bila saya baca, kenyataannya lebih kurang sama. Karen Armstrong, pemikir di barat yang terkenal, dulu Kristian tapi sekarang dia lain. Dia tulis kritikan-kritikan tentang agama Kristian. Antara yang dia sebut ialah pelik, ya. Pelik. Perbincangan council di kalangan tokoh-tokoh Kristian, pengurusinya siapa dia? Pengurusinya ialah Maharaja Rom ketika itu. Agak pelik. Dia presided the council. Kemudian mari kita lihat apa kenyataan dalam The New Catholic Encyclopedia 1967. The New Catholic Encyclopedia 1967. Apa tulisan dalam tu? Dia kata apa? Pegangan Tuhan satu tapi dalamnya ada tiga. Allah, Nabi Isa, Holy Spirit. Ada tiga. Tapi gabung-gabung jadi satu. That formulation dalam New Catholic Encyclopedia 1967. Pegangan itu was not solidly established. Tidak kukuh sebagai pegangan. Melainkan
bila Kristian memasuki abad keempat. Itu ceritanya. Allah